Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi untuk meneruskan kesinambungan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Dan apa kata sebelum itu? Kita lihat dahulu sedutan daripada filem ini. Membaiki umat. Mudah-mudahan kamulah insan itu. Tanah Melayu. Sebentar tadi kamu telah dapat menyaksikan sedikit sedutan daripada filem yang begitu popular pada masa ini, iaitu filem Mat Kilau. Sengaja cikgu tayangkan trailer filem ini kerana ianya berkaitan dengan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu pada buku teks muka surat 70. Tajuknya Pejuang Tanjak Masa Kini. Diharapkan agar anak-anak telah bersedia dengan buku teks dan juga buku catatan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat bercerita dan mengujarkan dialog yang mengandungi peribahasa. Kalau semuanya telah bersedia, jom kita mulakan. Pejuang Tanjak Masa Kini. Anak-anak tahu apakah yang dimaksudkan dengan tanjak? Ya? Tanjak, tengkolok atau destar adalah salah satu busana pada bahagian kepala lelaki Melayu yang sering dikaitkan dengan istana, kepahlawanan, dan dipakai dalam pelbagai acara adat istiadat bangsa Melayu. Tanjak pada kebiasaannya akan dipadankan dengan bengkung yang diikatkan pada perutnya, samping, dan baju Melayu beserta keris selip bagi pakaian lelaki Melayu. Seperti mana kamu lihat pada sedutan filem tadi, ramai yang bertanjak. Dan tanjak ini macam-macam namanya dan mengikut negeri masing-masing. Tak perlulah cikgu huraikan secara lebih lanjut tentang tanjak itu. Nanti kamu bolehlah mencari maklumatnya melalui media sosial, melalui internet. Okay. Sebelum itu, apa kata kalau kita lihat dahulu info yang diletakkan di bahagian bawah buku teks muka surat 70 ini. Peribahasa lain padang, lain belalang, bermaksud setiap tempat yang dikunjungi mempunyai cara dan adat yang berbeza. Okey. Hari ini cikgu tak mau menguraikan tajuk itu, tetapi cikgu nak menguraikan apakah jenis-jenis peribahasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Anak-anak bersedia? Cikgu akan huraikan sepintas lalu. Ada 6 bahagian dalam peribahasa. Pertamanya, simpulan bahasa. Simpulan bahasa merupakan ungkapan yang telah mantap dan mempunyai maksud yang khusus. Dan kebiasaannya maksudnya berbeza daripada apa yang ditulis, dan jumlah perkataannya sama ada 2 atau 3 perkataan sahaja. Contohnya seperti kaki ayam, kaki bangku, ajak-ajak ayam, hati batu, keras kepala. Itu contoh-contoh simpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Perumpamaan tergolong dalam peribahasa yang berlapis, iaitu mengandungi makna tersurat dan tersirat. Contohnya seperti katak di bawah tumpurung, umpama kaca dengan permata, bagai pungguk rindukan bulan. Dan biasanya perumpamaan ini menggunakan perkataan umpama, bagai, laksana di bahagian hadapannya. Jelas ya? Sedikit saja cikgu terangkan. Yang ketiganya bidalan. Bidalan ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Mempunyai maksud 2 lapis. Tapi bidalan dia tak ada perkataan-perkataan awal tadi ni. Macam bagai, laksana, umpama tu. Contohnya seperti mula berkayuh, perahu hanyut, malu bertanya, sesat jalan. Jika kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Itu perbezaan di antara bidalan dengan perumpamaan. Dan yang kelima, perbilangan. Pepatah atau perbilangan mempunyai struktur yang sama dengan pepatah dan bidalan. Namun perbilangan disusun berangkap-rangkap seperti ikatan puisi. Maknanya dia panjang seperti puisi-puisi, seperti syair, seperti seloka gurindam ya. Okey. Contohnya seperti ini. Adat bersendi hukum,
hukum bersendi kitabullah. Kuat adat tak gaduhkan hukum, kuat hukum tak gaduhkan adat, ikut hukum muafakat, ikut adat muafakat. Itu contoh perbilangan berkaitan dengan adat. Okay. Dan yang terakhir sekali adalah kata-kata hikmat. Kata hikmat merujuk kepada kata-kata daripada para pujangga, daripada orang cerdik pandai, daripada ulama. Kata-kata hikmat dijadikan pedoman hidup dan percakapan umum. Bentuknya ringkas tetapi mempunyai maksud yang benar dan dalam. Contohnya seperti bahasa menunjukkan bangsa, bersatu teguh, bercerai roboh, maju bangsa, maju negara. Itu beberapa contoh. Okey, seperti lalu cikgu dah jelaskan jenis-jenis peribahasa. Bermula daripada simpulan bahasa dan berakhir dengan kata-kata hikmat. Dan kita kembali ke buku teks muka surat 70. Hadif, Haziq dan Rajif ke pesta kebudayaan di pusat komuniti. Pusat komuniti bermaksud pusat aktiviti masyarakat setempat. Hadif berkata, "Selamat pagi abang." Abang Aziz menjawab, "Selamat pagi." "Abang, banyak peniaga di sini memakai tanja." "Betul adik, kami bulat kata bersetuju memakai tanja sewaktu berniaga." Perkataan bulat kata diwarnakan warna merah, menunjukkan bahawa ianya adalah salah satu peribahasa. Boleh tak anak-anak cuba teka? Bulat kata ini peribahasa yang tergolong dari kategori mana? Simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, kata-kata hikmat, ataupun bidalan? Ya. Simpulan bahasa kerana mempunyai hanya dua patah perkataan dan mempunyai maksud yang berbeza daripada apa yang disebut. Apakah maksud bulat kata ini? Bulat kata maknanya semua pendapat disatukan, dibulatkan, berada dalam satu takungan, berada dalam satu keadaan, dalam satu tempat. Maksudnya sepakat. Semua berpakat nak memakai tengkolok. Okey, jelas. Kita teruskan pembacaan kita. Mengapakah mereka memilih untuk memakai tanja? Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghargai hasil seni tradisional negara. Bak kata pepatah. Dah disebut di situ pepatah. Tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Apakah maksud pepatah tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas? Maknanya kalau sesuatu benda itu berada di tengah hujan, kena panas, benda itu tak rosak, masih kekal seperti sedia kala. Jadi maksud yang jelas untuk pepatah ini adalah adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh, tetap kekal. Dalam tajuk ini, dalam ayat ini, dalam frasa ini, dia memfokuskan kepada adat. Okey. Kita teruskan. Memakai tanja dapat menyanjung adat resam kita seperti pepatah adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang juga disebut sebagai pepatah. Maksudnya apa pula ni? Adat lama pusaka usang. Usang adalah sesuatu yang lama. Yang lama pada zaman dahulu-dahulu lagi. Adat pun dah lama, usang tu lagi lama daripada yang lama tu. Maksudnya adat lama yang tidak berubah daripada dulu lagi. Kekal adat itu sehingga detik, tika dan saat ini. Baik, seterusnya. Mengapakah tanjak mereka pelbagai bentuk? Tanjak mempunyai pelbagai jenis lipatan. Lipatan tanjak ini berbeza mengikut negeri, seperti peribahasa, lain padang, lain belalang. Lain padang, lain belalang ini dia masuk kategori mana pula ni? Bidalan. Bidalan yang membawa maksud setiap tempat mempunyai cara dan adat yang berbeza. Maknanya kalau sesuatu padang itu lain jenis belalangnya. Pergi padang yang sebelah sini, lain pula jenis belalangnya. Jadi, kalau satu negeri ini, adatnya berbeza dengan negeri yang lain. Nanti, bolehlah kamu tengok apakah perbezaan tanjak di antara satu negeri ke satu negeri. Perbezaan tanjak dan juga perbezaan namanya dan juga fungsinya sekali.
Okey, kita teruskan pembacaan. Setiap negeri ada cara ikatan dan lipatan masing-masing. Lipatan Tanjak negeri Terengganu terkenal dengan nama Lang Melayang. Negeri Sabah pula terkenal dengan nama Dastar Siga. Motif Dastar Siga menjadi corak utama pada duit shilling 5 sen baharu. Lepas ni cuba cari tengok. Duit shilling 5 sen yang baharu ni ada tak simbol Dastar Siga ini? Kalau yang tak pernah tengok tu boleh cari. Cuba selongkak laci-laci kamu cari duit shilling 5 sen ya. Terima kasih abang. Banyak maklumat saya peroleh tentang Tanjak. Sama-sama. Cikgu telah menguraikan sepintas lalu apakah maksud peribahasa yang terdapat pada muka surat 70 ini. Untuk kamu lebih mahir, lebih bijak dan lebih menguasai maksud peribahasa ini, elok kalau kamu belajar mencari sendiri apakah contoh-contoh peribahasa dan maksudnya dan bagaimana cara kita nak menggunakan peribahasa itu dalam karangan-karangan dan penulisan-penulisan kita. Sebab dalam penulisan sekiranya kamu menambahkan peribahasa yang bersesuaian dengan tajuk karangan kita itu akan memberi markah bonus kepada kita. Okey, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.